Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran tasawuf pada kali ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu dalam bagi pelajaran yang kelima, iaitu yang bertajuk dusta. Baiklah, untuk awalnya cikgu akan jelaskan terlebih dahulu apa pengertian dusta itu. Baik, cikgu minta kepada kamu semua sila buka kitab tasawuf, muka surat yang ke-13. Cuba lihat di sana tentang pengertian dusta. Okey. Dusta ialah bohong, bercakap tidak benar, sama ada bersungguh-sungguh ataupun bergurau-gurau. Jadi dusta ni artinya bohong, menipu, bercakap tidak benar. Sama ada ia berbohong itu dengan bohong yang bersungguh-sungguh ataupun bohong yang bergurau-gurau. Dikira ia dusta selagi perkara itu indah benar atau dipanggil dusta. Baik. Apa akibat berdusta? Apa akibatnya kalau kamu bercakap bohong? Yang pertama, siapa yang berbohong ni masuk ke dalam api neraka. Kalau kita ni berdusta, kalau kita ni selalu menipu, satu, masuk ke dalam api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata nabinya, iyyakum wal kadhiba fa innahu manba'ul fujuri wa huma finnar. Takutlah kamu akan dusta kerana ia adalah pangkal maksiat. Dan kedua-duanya itu, yakni pembohong dan pembuat maksiat, di dalam api neraka. Nabi sudah sendiri bercakap, siapa yang berdusta tu akan masuk dalam api neraka. Itu yang pertama, akibat berdusta. Kemudian yang kedua, termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Siapa yang berdusta, siapa yang berbohong akan termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kerana benci oleh Allah Ta'ala, kerana laknat oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia suka berpura-pura dalam secara zahirnya saja ia menampakkan ia itu beragama Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya indah. Atu tah golongan orang munafik. Mau kamu termasuk dalam golongan orang munafik? Indah, nauzubillah min zalik. Jadi kalau indah mau, janganlah berdusta, elakkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata nabinya tentang perkara ni, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Bahawasanya dusta itu adalah pintu daripada beberapa pintu munafik. Mudah-mudahan kita ni terlindung, mudah-mudahan kita ni tidak tergolong daripada golongan orang munafik ni. Okey, cikgu ulang lagi tadi sekali. Akibat berdusta, satu, masuk dalam api neraka. Dua, termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Baik, cuba lihat di sana infonya. Berdusta adalah dilarang dalam semua keadaan kerana ia adalah punca maksiat. Tetapi dusta itu ada kalanya menjadi wajib dan ada kalanya menjadi harus, yakni mubah. Jadi sebenarnya dusta ni memang dilarang dalam semua keadaan. Di mana kita ni berada, apa terjadi, kita ni memang dilarang untuk berdusta. Namun ada kalanya ia menjadi wajib untuk berdusta, dan ada kalanya menjadi harus untuk berdusta. Macam mana keadaannya tu? Okey. Cuba lihat muka surat yang ke-15. Berdusta menjadi wajib. Okey, lihat sini . Dusta yang menjadi wajib termasuk 4 keadaan berikut. Ada 4 keadaan. Yang pertama, dia berdusta kerana hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh
orang lain secara zalim. Akan menyelamatkan orangnya daripada ia kena bunuh, daripada kita ni berdusta supaya orang itu terlepas daripada orang yang akan membunuh ia secara zalim. Yang kedua, berdusta kerana hendak menyelamatkan harta orang yang diamanahkan kepadanya daripada orang zalim. Kalau dengan jalan berdusta tu untuk menyelamatkan harta orang, maka wajib kamu berdusta daripada kerana ambil harta orang itu. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah berdusta kerana hendak memelihara harta orang Islam daripada hendak dizalimi oleh orang. Ini tiga keadaan yang ketiga. Berdusta untuk memelihara harta orang Islam daripada kena zalimi ataupun kena ambil daripada orang jahat. Kena ambil oleh orang jahat harta tu. Kemudian yang keempat, berdusta kerana hendak memelihara isteri orang Islam daripada hendak dizalimi oleh orang. Jadi keempat-empat keadaan ini wajib kita ni berdusta untuk menyelamatkan orang ataupun harta daripada orang jahat ataupun orang zalim. Baik. Itu empat keadaan yang wajib kita ni berdusta. Kemudian yang seterusnya, syarat berdusta menjadi wajib. Ada syaratnya juga. Jangan anda juga dapat suka-suka hati berdusta yang empat perkara tadi itu. Syaratnya satu, terpaksa. Kalau inda berdusta, takut orang tu boleh mati, dibunuh, ataupun harta tu kena ambil oleh orang jahat. Jadi ia terpaksa ia berdusta. Satu syarat sudah ia memenuhi. Yang kedua, syaratnya tidak selamat. Mesti dalam keadaan tidak selamat. Kalau dalam keadaan tidak selamat, dengan jalan berdusta saja dapat selamat, maka wajib berdusta dalam empat keadaan itu tadi. Jadi ingat syarat berdusta ada dua. Satu, terpaksa, dan dua, tidak selamat. Baik. Kemudian kita ni masuk kepada berdusta menjadi harus. Berdusta menjadi harus. Dusta yang menjadi harus termasuk dua keadaan berikut. Yang pertama, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi dan berbantah-bantah. Yang kedua, berdusta kerana mendamaikan antara dua orang isteri dan dalam keadaan yang seumpamanya. Jadi dalam dua keadaan ini harus kita ni berdusta. Ditakuti karang kalau kita ni inda berdusta, takut karang jadi kelahi sampai jadi trok jadinya, sampai membunuh jadinya orang berkelahi ni. Jadi untuk menyelamatkan orang ni, kita ni berdusta untuk menyelamatkan orang. Jadi dua keadaan berdusta tu menjadi harus. Kalau yang tadi dusta menjadi wajib, ada empat keadaan. Kalau dusta menjadi harus, ada dua keadaan saja. Okey. Jadi untuk kalian ni sampai sana saja apa yang dapat cikgu rumuskan daripada pelajaran ini. Dusta walau apa jua keadaan memang dilarang dalam Islam. Dalam apa jua keadaan memang dilarang dalam Islam. Namun ada kalanya juga ia menjadi wajib untuk berdusta dan menjadi harus untuk berdusta. Tapi bukanlah suka hati kita ni kan berdusta, mesti memenuhi syarat juga. Syaratnya tadi
ada dua, iaitu satu terpaksa dan yang kedua tidak selamat. Jadi apa yang cikgu harapkan kamu boleh memahami apa yang cikgu jelaskan ini. Jadi sampai sana saja. Mudah-mudahan petani akan sentiasa terlindung daripada sifat-sifat yang keji, yang sifat keji dalam di sisi Allah dan pandangan Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.